warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Aliah binti Muhammad Yunus, nombor matrik 068028. Kumpulan kami akan membentangkan berkaitan dengan guru Imam Syafi'i iaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nama penuh Asy-Syaibani ialah Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad Asy-Syaibani, dilahirkan pada 132 Hijrah bersamaan 750 Masihi di kota Wasit. Bersama ibu bapanya, Asy-Syaibani berpindah ke kota Kufah yang ketika itu menjadi pusat kegiatan ilmiah. Di kota itu, dia memahami fiqh ahli ar-ra'i. Beliau juga mempelajari sastra, bahasa syair, termasuk nahwu dan mempelajari ilmu agama seperti Al-Quran, hadis dan fiqh daripada ulama setempat. Pada usia 14 tahun, Asy-Syaibani berguru dengan Abu Hanifah selama 4 tahun. Selepas Abu Hanifah meninggal dunia, beliau belajar dengan Abu Yusuf iaitu salah seorang murid dan pengganti Abu Hanifah. Setelah Abu Yusuf meninggal dunia, Khalifah Harun al-Rashid melantik Asy-Syaibani sebagai hakim di kota Riqqah, Iraq. Asy-Syaibani meninggal dunia pada tahun 189 Hijrah bersamaan 804 Masihi di kota Al-Ra'i pada usia 58 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayatul Husna binti Abu Qasim, nombor matrik 067450. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada keunggulan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang mana Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini mempunyai keluasan ilmu dalam pelbagai bidang, antaranya dalam bidang lughah yakni bahasa, dalam bidang hadis, dalam bidang fiqh dan bidang usul fiqh dan beberapa pengalaman dalam urusan agama Islam. Sehingga beliau dianggap sebagai sosok ulama intelektual yang disegani oleh para ulama lain pada zaman tersebut. Ramai ulama telah mengakui akan keilmuan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Buktinya jika dilihat dari segi kefasihan lughah, Imam Asy-Syafi'i berkata, seandainya ingin aku katakan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, niscaya aku mengatakannya kerana kefasihannya. Seterusnya, jika dilihat dari segi kefakihan ilmu fiqh, Imam Syafi'i berkata, pernahkah engkau melihat seorang ahli fiqh kecuali engkau telah melihat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Sesungguhnya dia memenuhi mata dan hati dan aku tidak melihat orang yang lebih berakal selain dia. Dan berpindah kepada ilmu fiqh dan nahwu, Harun al-Rashid berkata, ketika Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani wafat, maka terkuburlah bersamanya ilmu fiqh dan nahwu. Seterusnya, jika dilihat dari ilmu hadis, Imam Syafi'i telah menukilkan dalam kitab banyak hadis daripada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan dilihat dalam kitab Gharib al-Malik, ada mengatakan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah seorang penghafal yang boleh dipercayai. Ini menunjukkan bahawa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini adalah boleh dipercayai. Pendidikan Asy-Syaibani bermula di rumah bawah bimbingan bapanya iaitu seorang ahli fiqh. Pada usia 19 tahun, beliau berguru dengan Imam Abu Hanifah. Kemudian, beliau belajar dengan Imam Abu Yusuf, murid kepada Imam Abu Hanifah. Beliau mempelajari ilmu hadis daripada Sufyan al-Thawri dan Abdul Rahman al-Auza'i. Ketika berusia 30 tahun, beliau telah mengunjungi Madinah dan belajar dengan Imam Malik yang berlatar belakangkan Ahlul Hadis. Beliau juga mempelajari kitab Al-Muwatta' pada Imam Malik. Asy-Syaibani dapat membuat gabungan antara mazhab ahli ar-ra'i di Iraq dan ahlul hadis di Madinah. Keluasan ilmu pengetahuan beliau tentang bahasa, hadis, fiqh, usul fiqh dan beberapa pengalaman dalam pengadilan Islam telah menjadikannya sebagai seorang ulama intelektual yang disegani oleh para ulama lain pada zaman tersebut. Seterusnya kita lihat guru kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Gurunya terdiri daripada ramai ulama, antaranya yang pertama Mis'ar bin Kidam, yang kedua Malik bin Muwal, yang ketiga Umar bin Zar, yang keempat Sufyan al-Thawri, yang kelima Al-Auzi', yang keenam Ibnu Jarir, yang ketujuh Mahali ad-Dabi, yang ke-8 Bakar bin Maqis, yang ke-9 Abi Hurrah, yang ke-10 Isa al-Qawwat, yang ke-11 Zama' bin Saleh, yang ke-12 Bakar bin Amir,
Yang ke-13 Ibrahim Al-Khawzi, yang ke-14 Muhammad bin Abad, dan yang ke-15 Qais bin Ar-Rabi'. Yang mana terdapat 3 orang guru yang paling penting dan yang mempengaruhi pemikiran fiqh dan kerjaya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini. Yang pertama Imam Abu Hanifah, dan yang kedua Imam Abu Yusuf, dan yang ketiga Imam Malik bin Anas. Baiklah, setelah kita lihat guru kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kita berpindah pula kepada anak muridnya, yang mana beliau memiliki ramai anak murid yang berjaya menjadi ulama. Antara yang masyhur adalah imam mazhab kita lah, iaitu Imam Syafi'i. Dan yang kedua, Syu'aib bin Sulaiman Al-Kisani Al-Kufi. Yang ketiga, Mu'alla bin Mansur Al-Razi. Yang keempat, Ibrahim bin Rustam Abu Bakar Al-Marwazi. Yang kelima, Asad bin Furad Abdullah Al-Harrani, kemudian Al-Maghrabi. Dan Ali bin Ba'bad bin Shaddad Al-Abadi Al-Raqi. Seterusnya Isa bin Aban bin Sadaqah yang digelar Abu Musa. Seterusnya Yahya bin Mu'in. Dan yang terakhir Muhammad bin Sama' Al-Tamimi Abu Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Nazifah binti Ramli, nombor metrik 065824. Baik, kita masuk kepada karya-karya kitab Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Muhammad Hasan Asy-Syaibani merupakan guru kepada Imam Syafi'i. Beliau menghafal Al-Quran dan banyak bertemu dengan para ulama, bertemankan dengan Imam Abu Hanifah. Beliau banyak mengambil ilmu fiqh darinya. Setelah Imam Abu Hanifah wafat, beliau terus belajar dengan Abu Yusuf secara mendalam dari segi agamanya dan memperdengarkan ilmu tersebut daripada Imam Malik rahimahullah. Oleh yang demikian, selama beliau hidup dengan belajar mendalami ilmu tersebut, hasil daripada itu beliau mencipta beberapa karya yang tersangatlah banyak dalam pelbagai bidang. Terdapat 2 bahagian yang dibahagikan oleh para ulama. Antaranya ialah kitab-kitab zahir al-riwayah dan ghairu zahir riwayah. Kita masuk yang pertama, iaitu kitab-kitab zahir al-riwayah. Ada 7, iaitu yang pertama Al-Mabthu, iaitu Al-Ashlu. Yang kedua Al-Jami' As-Saghir. Yang ketiga Al-Jami' Al-Kabir. Yang keempat As-Say' As-Saghir. Yang kelima As-Say' Al-Khabir. Yang keenam kitab Az-Ziyadat. Dan yang terakhir sekali kitab Al-Athar. Jadi Muhammad bin Al-Hasan memiliki 2 buku terakhir yang dikatakan masyhur, yang mana dalam kitab tersebut mempunyai kekuatan riwayah, iaitu kitab Al-Hujjah Al-A'la Ahli Al-Madinah atau Ar-Raddu dan A'la Ahli Al-Madinah. Buku ini mempunyai kekuatan dari segi sanad yang kuat dan riwayah yang bersambung. Dalam kitab tersebut terdapat pengambilan dalil berdasarkan qiyas, sunnah dan athar-athar fiqh. Keduanya iaitu ghairu zahir al-riwayah. Yang pertama al-ruqayyah, iaitu permasalahan-permasalahan yang dikumpulkan oleh Muhammad bin Al-Hasan sendiri ketika beliau menjadi qadi di Riqah. Yang kedua al-haruniyat, iaitu permasalahan yang beliau kumpulkan untuk seorang lelaki yang bernama Harun. Yang ketiga al-jarjaniyat, dan yang terakhir sekali al-kaisaniyat, iaitu permasalahan yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Sa'id al-Kaisani dari Muhammad bin Al-Hasan. Jadi buku-buku ini adalah buku yang belum mencapai darjat yang kuat seperti mana buku-buku yang riwayatnya zahir. Jadi slide yang seterusnya iaitu akhir sekali mengenai karya beliau yang mana sampai dah hampir tepat kepada kita pada hari ini, ialah yang pertama Al-Maqalah Al-Islamiyin, merupakan kitab yang pertama dihasilkan berkaitan dengan akidah, yang mana merupakan sumber yang penting dalam ilmu akidah. Buku ini mengandungi 3 bahagian utama, iaitu tentang aliran akidah dalam Islam, akidah aliran asbab al-hadis dan ahli sunnah. Dan yang terakhir adalah mengenai beberapa persoalan ilmu kalam. Yang kedua, Al-Ibanah li Usul Al-Diyanah, iaitu mengenai penjelasan tentang dasar agama mengenai akidah ahli sunnah. Permulaan kitab tersebut dengan cara memuji Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian menyebut mengenai kebaikan-kebaikan pendapatnya.
Di dalam kitab ini, beliau banyak mengkritik aliran Mu'tazilah. Yang ketiga, Al-Lum'ah. Kitab ini berkaitan asas dalam akidah. Ianya berlawanan dengan ilmu kalam. Dan yang terakhir, Ihtisan Al-Khawf fil Ilmu Al-Kalam. Dan yang seterusnya, kita masuk kepada keprihatinan Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani terhadap ilmuwan. Setelah beliau meninggalkan bumi Madinah, lalu beliau langsung bergerak ke Kufah. Namun begitu, tidak selang beberapa hari, beliau memutuskan untuk menuju ke Baghdad. Di sana, beliau menyebarkan ilmunya kepada sesiapa yang datang kepadanya. Bahkan itu, beliau rela meletakkan jawatannya sebagai hakim di Ar-Riqah demi memperdalamkan keilmuannya agar mampu menjawab permasalahan fiqh apabila ditujukan kepadanya sebagai langkah persediaan baginya sendiri. Keprihatinan dan suka akan ilmu ini merupakan suatu perkara yang sangat besar bagi hidup beliau. Bahkan daripada itu, sehingga ke rumah beliau sendiri dipenuhi dengan pelbagai buku. Diceritakan lagi bahawa beliau membahagi waktu malam menjadi 3 bahagian. Bahagian pertama adalah tidur, bahagian yang kedua adalah untuk solat dan bahagian yang terakhir adalah untuk ruang belajar. Perkara ini menunjukkan beliau adalah seorang yang sangat sibuk dari segi masa. Manakala bahagian malam bagi tidur beliau disisihkan dengan tidur yang sedikit. Dan ketika ditanya kepadanya waktu jam tidurnya, beliau menjawab, bagaimana aku bisa tidur sedangkan umat Islam tidur dengan bergantung kepadaku dalam masalah-masalah fiqh. Apabila mereka membawa satu permasalahan padaku sendiri, maka aku sendiri yang bertanggungjawab memberikan jawapannya. Oleh sebab itulah bila aku tidur, maka waktu yang seharusnya digunakan untuk kepentingan agama akan menjadi sia-sia. Itulah yang dikatakan oleh Muhammad Hasan Al-Syaibani. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.